yang menghilangkan atau memberi penawar kepada lara Rasulullah SAW adalah peristiwa Isra' Mi'raj yang sedang kita bincangkan ini. Seperti yang kita dah maklumkan di awal tadi, Nabi sedang berhadapan dengan satu masa yang sangat down, year of sorrow, tahun kesedihan. Berlaku tahun 919, masih 10 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Kenapa Nabi sangat bersedih? Pertama, seperti yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang indah ni kita dapat bersama-sama buat sekian kalinya. Maksud saya, perayaan ini sebenarnya kita sambut setiap tahun dan kami di Pusat Dakwah Hafal memang sentiasa akan mengadakan program yang sebegini bila tiba masanya. Jadi pada malam ni kita berkumpul ramai-ramai ni sebab kita nak bersama-sama dalam program dengan tajuk Penawar Lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan terus dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku 1400 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah pada malam ni dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan dalam taman-taman syurga ini untuk kita mengenangkan kembali satu peristiwa besar yang penting yang pernah berlaku dalam hidup kita, yang pernah berlaku di sisi agama Islam itu sendiri tuan-tuan dan puan, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj yang menjadi ujian kepada iman manusia pada ketika itu. Bukan hanya pada ketika itu, pada hari ini pun sama. Ada lagi orang yang masih ragu dan mempersoalkan tentang peristiwa yang sains tak boleh nak bincang. Sains tak boleh nak fikir, tak boleh nak buat apa tuan-tuan dan puan. Jadi itulah yang kita bawa pada malam ni adalah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita nak kenang kembali peristiwa tersebut buat sekalian kalinya. Setiap tahun kita akan mengenangkan peristiwa ni tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum daripada itu saya nak tanya, sihat belaka ke pada malam ni? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan excited untuk bersama-sama dengan kami pada malam ni. Dan saya harap anda semua sebelum kita mulakan program kita pada malam ni, anda bantu saya untuk share dulu live kita pada malam ni. Tak kira lah yang menonton dekat Facebook, yang menonton dekat YouTube. Just copy link, anda sharekan sebanyak mungkin yang anda mampu. Sebarkan program kita, program yang bermanfaat ni ke seluruh alam insya-Allah. Kita nak supaya manusia berkumpul ramai-ramai pada malam ini untuk mendengar satu kisah ajaib yang manusia biasa tak mampu nak buat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang lebih menarik pada malam ni adalah tuan-tuan dan puan, bersama dengan kita seorang ustaz, seorang tokoh agama yang memang tak lain tak asing lagi bagi kita tuan-tuan dan puan di Malaysia ni, yang merupakan juga idola saya. Saya dulu kalau saya nak ceramah-ceramah apa, saya tengok video ustaz ni. Untuk bersama-sama nak ambil vibe dia, nak rasa dia punya power, sentuhan dia tu tuan-tuan dan puan. Jadi bersama dengan kita pada malam ni seorang penceramah yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Datuk Badli Shah bin Haji Alauddin, insya-Allah, yang bersama-sama dengan kita pada malam ini yang akan menyampaikan ceramah Isra' dan Mi'raj kita, iaitu penawar lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa lengahkan masa lagi tuan-tuan dan puan, dengan ini saya menjemput Ustaz untuk bersama-sama dengan kita menyampaikan ceramah Isra' Mi'raj kita yang bertajuk Penawar Lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi
kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada semua nikmat-nikmatmu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku rakan bicara wara pada malam ini. Seterusnya yang diraikan para penonton saluran Pusat Dakwah Hafa. Yang menonton dari utara, kita doakan moga sejahtera. Yang menonton dari timur, moga terus makmur. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Yang menonton dari selatan, moga dapat keampunan. Alhamdulillah, kita berada dalam suasana mengenang ataupun zikra Isra' Mi'raj. Dan pada malam ini kita akan memberikan penekanan kepada Isra' Mi'raj sebagai salah satu daripada sarana penawar lara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya saudara, Isra' Mi'raj adalah kisah yang sangat luar biasa. Yang disebutkan oleh Ustaz tadi, dia di luar jangkauan akal. Antara objektif utama Isra' wal Mi'raj ini, kata para ulama, ada 3. Litasbit, walitakrim, walil isti'dalil quwwah. Pertama sekali adalah litasbit, untuk nak memantapkan atau nak mengukuhkan jati diri Nabi dalam kedudukannya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nak memperkukuhkan. Yang kedua, litakrim. Tujuannya adalah untuk nak mengangkat kemuliaan Nabi kita sebagai makhluk pilihan Allah ataupun Al-Mustafa, the chosen one. Yang ketiganya adalah li-isti'lalil quwwah. Isra' Mi'raj ini tujuannya untuk mempersiapkan kekuatan jasmani, rohani dan juga akli baginda Nabi kita untuk persiapan menjalankan tugas-tugas kenabian dan juga kerasulannya. Sebab itulah para ulama membahagikan bahawa fasa Isra' Mi'raj ini terbahagi kepada 3. Pertama adalah fasa sebelum Isra' Mi'raj. Yang kedua adalah fasa semasa Isra' Mi'raj. Dan yang ketiga adalah fasa selepas Isra' Mi'raj. Untuk kesempatan kita malam ni, kita hanya bercerita tentang apa yang berlaku sebelum Isra' Mi'raj. Semasa Isra' Mi'raj berlaku itu pun banyak pelajarannya. Selepas Isra' Mi'raj pun banyak pelajarannya. Kita lihat pada malam ni apa yang sebelum itu. Sebagaimana disebut oleh ulama, objektif Isra' Mi'raj ini adalah litasbit, untuk nak menguatkan jiwa baginda Nabi, untuk nak menghiburkan diri Nabi. Sebab itulah dipanggil penglipu lara. Penglipu lara ni kalau bahasa kita sekarang macam orang yang buat kelakar, buat lawak, jok, panggil penglipu lara. Tidak, penglipu lara ni melenyapkan duka lara. Pada tahun kejadian itu, berlaku satu peristiwa kepada Nabi, iaitu Amul Khuznun. Iaitu tahun Nabi sangat berduka cita, year of sadness ataupun year of sorrow. Maka untuk hilangkan duka lara Nabi ini, maka Allah Ta'ala telah hiburkan Nabi dengan 2 peristiwa. Pertama, peristiwanya adalah ketika Nabi balik daripada Taif, adalah Nabi telah berjaya mengislamkan sekelompok jin. Dan ini Nabi begitu happy sekali. Sebab semasa di Mekah, dakwahnya ditolak. Dia pergi ke Taif, begitu juga dia dihina, dicerca, dimaki. Tapi dalam perjalanan balik dari Taif, baginda Nabi telah singgah di lembah Nakhlah dekat dengan Mekah. Dan baginda tinggal di situ untuk beberapa hari. Pada ketika itulah Allah telah mengutuskan sekelompok jin datang jumpa dengan Nabi. Jadi Nabi pun membaca Quran, mereka mendengar Quran dan mereka beriman kepada Quran. Disebutkan faqara'a tilkal lailata minal Qur'ani fastama'ul jinnu min ahlin Nusaybin. Disebutkan bahawa ada 3 jin didatang daripada Haran, ada 4 jin datang daripada Nusaybin dekat Diyar Rabi'ah. Kemudian mereka duduk jumpa dengan Nabi, dan mereka ini wa kanat asma'uhum Hayya wa Hassa wa Masa
wa syasar, wa nasar, wal arada, wa ibyana, wal ahkam. Dan disebutkan dalam riwayat nama-nama mereka itu adalah Haya, Hasa, Masa, Syasar, Nasar, Arad, Ebyan dan Ihkam. Sebutkan. Dan mereka datang jumpa Nabi dan peristiwa perjumpaan jin dengan Nabi itu ada disebutkan Allah dalam dua surah. Iaitu dalam surah Al-Ahqaf dan juga dalam Al-Jin ayat 1 sampai 15. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari bab zikril jin, ada satu riwayat daripada Ibn Mas'ud disebutkan bahawa Rasulullah SAW ketika itu dia buat satu garisan dengan kaki. Khattul bi rijlihi khattan. Nabi buat satu garisan dengan kaki. Kemudian Nabi pun bersabda, beritahu kepada Ibn Mas'ud, "Ha huna, mu berdiri di sini. Tunggu aku balik." Nabi buat bulatan. "Awak berdiri di sini, sekarang saya balik." Maka kata Ibn Mas'ud, dia pun berdirilah situ. Dan dia tengok Nabi berjalan ke satu arah. Dan aku melihat, yatatawwaruna, mereka menuju penuh ke arah baginda Nabi. Jin-jin ni semua datang kumpul pada Nabi. Baginda pun berbual dengan mereka dengan satu perbualan yang agak panjang. Kemudian Nabi pun kembali kepada aku. Ja'ani, kata dia. Serentak masa itu dengan waktu subuh. Maka aku pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Itulah dia jin Nusaybin. Mereka datang kepada aku mengadukan tentang masalah antara mereka." Jadi apabila Nabi dapat bertemu dengan kelompok jin ini satu benda yang menggembirakan baginda Nabi, menghiburkan Nabi ketika itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang menghilangkan atau memberi penawar kepada lara Rasulullah SAW adalah peristiwa Isra' Mi'raj yang sedang kita bincangkan ini. Seperti yang kita dah maklumkan di awal tadi, Nabi sedang berhadapan dengan satu masa yang sangat down. Year of sorrow. Tahun kesedihan. Berlaku tahun 619. Masih 10 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Kenapa Nabi sangat bersedih? Pertama, seperti yang kita maklum, adalah kerana berlakunya kewafatan isterinya Khadijah dan juga kematian Abu Talib. Abu Talib ini, dia meninggal pada bulan Rejab, tahun yang ke-10 kenabian. Dan walaupun ada beberapa pendapat yang lain, tapi itu hanyalah perbahasan dari segi akademik saja. Dan Nabi SAW sangat sedih dengan kematian Abu Talib. Apa sebab? Pertama sekali kerana Abu Talib meninggal tak sempat mengucap. Sedangkan Abu Talib ni adalah seorang yang sangat Nabi kasihi. Sebab Abu Talib ni dulu, dia jaga Nabi macam anak sendiri. Walaupun Abu Talib itu sendiri memiliki anak yang ramai. 8 orang. Ada Talib, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali, ada Tulaik, ada Fakhitah, ada Jumanah, ada Raitah. Walaupun anaknya ramai, dia tetap menjaga Nabi kita. Dan dia selalu beritahu orang itu anak dia. Bila dia jumpa orang, orang tanya, "Oh, ni anak saudara ke?" "Tak, anak saya." Dia menggelarkan Nabi anak dia. Dan daripada ramai-ramai pak saudara, hanya Abu Talib saja yang sudi menjaga dia. Yang masa itu merupakan anak yatim. Pak-pak saudara yang lain walaupun ada yang kaya, ada yang anak tak ramai, tak ada yang menjaga Nabi. Jadi itu yang Nabi kenang sangat budi Abu Talib ni. Abu Talib ni tua 35 tahun daripada Nabi, lebih tua. Memang atas pada ayah dia umurnya. Asalnya dulu Nabi apabila kematian ayah, dia duduk dengan Halimatus Sa'diyah 2 tahun plus 2 tahun. Selepas peristiwa pembelahan dada, Nabi dipulangkan semula kepada maknya Aminah. Kemudian dia duduk dengan Aminah umur 6 tahun, Aminah meninggal. Dia duduk dengan atuk, kemudian atuknya pula meninggal. Kemudian dia duduk dengan Abu Talib. Dan Abu Talib ini Nabi sangat kenang budi kerana dia sangat defend dan backup Nabi kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Mazalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib." Orang-orang Quraisy sentiasa takut ataupun lemah bila nak berurusan hal baginda Nabi. Sehinggalah Abu Talib meninggal. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Lepas pada Abu Talib meninggal, baru dia orang nampak penentangan secara terbuka. Sebab Abu Talib ni dia begitu banyak sekali, dia bela Nabi kita. Bila orang nak ambil tindakan, dia sering menghalang. Pernah puak Quraisy minta kepada Abu Talib untuk serahkan Nabi kepada mereka. Serahkan. Mula-mula mereka jumpa dengan Abu Talib mengatakan, "Tolonglah serahkan Muhammad pada kami sebab dia telah mengugat keharmonian masyarakat di Mekah antara kabilah." Dia jual modal keharmonian.
Abu Talib suruh balik. Kali kedua mereka datang lagi. Mereka mengatakan, wahai Abu Talib, kami tahu ente sayang pada Muhammad. Ginilah, kami tawarkan Ammar ibn Walid sebagai ganti kepada Muhammad. Jadi tak payah ada Muhammad, serah pada kami. Kami nak ambil tindakan undang-undang pada dia. Abu Talib suruh balik. Kali ketiga orang Quraisy datang lagi. Kali ini mereka ugut. Kalau tak serahkan Muhammad, kami akan ambil tindakan paling tegas sekali kepada engkau dan ahli keluarga engkau. Masa itulah Nabi pun panggil, Abu Talib panggil Nabi kita. Ya bena akhi, kata Nabi, wahai anak saudaraku, engkau maka qad ja'uni. Tadi puak-puak kita datang jumpa, faqalu kaza wa kaza. Dia mengatakan begitu dan begini pasal engkau. Fa'abqi alayya wa ala nafsik. Maka tetapkanlah dengan aku, jagalah diri engkau elok-elok. Wala tuhamilni minal amri ma la utiqu ana. Cuma satu pesanan aku, jangan bebankan aku dengan satu perkara yang aku tak mampu untuk nak menanggungnya. Pandai-pandailah nak hidup. Nabi ketika diberitahu begitu, apa respon Nabi? Ya ammi, la wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari. Ma taraktu hadzal amra hatta yudhirahu Allah Ta'ala au ahlika fi talabih. Wahai pak saudaraku, andai kata matahari diletak di tangan kananku, bulan diletak di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan pekerjaan ini, aku tak akan tinggalkan sehingga Allah menangkan aku atau aku mati kerananya. Ini riwayat Imam Baihaqi. Maka bila Abu Talib dengar Nabi jawab begitu, amdi ala amrika wa fa'al ma ahbabta fa wallahi la usallimuka li syai' abadah. Kata Abu Talib, tak apalah kalau begitu. Wahai anak dia, buatlah apa hak semu lah. Ikut kamulah nak buat apa demi Allah. Aku tak akan serahkan kau pada sesiapa pun. Ini yang sebut Abu Talib ini memang dia jaga betul Nabi. Dia defend betul. Dia backup Nabi kuat. Tapi apa harga yang diperlu bayar? Lantas Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib telah diboykot oleh orang Quraisy. Telah di-PKPD kan. Peristiwa ini berlaku pada 1 Muharram 7 tahun selepas daripada kenabian ataupun sekitar 15 Mei tahun 616. Mereka diboykot. Di PKPD kan ada jaring besi, pagar dan macam-macam. Tak boleh keluar. Mereka boykot dalam ekonomi dan boykot dari sudut sosial. Tak boleh berkahwin, tak boleh campur. Dan deklarasi pemboikotan terhadap dua bani ini didokumentasikan di atas satu sahifah dan digantungkan sumpah ini di dinding Kaabah. Bayangkanlah, ini harga yang Abu Talib terpaksa bayar. Maka di Syi'ib Abu Talib inilah yang terletak dengan bukit Jabal Qubais atau bukit Abi Qubais dekat Mekah sekarang ini, tempat sa'i. Di situlah mereka telah diasingkan. Dan dalam keadaan begitulah Nabi begitu sedih sekali melihat Abu Talib pun semakin lama semakin lemah apabila banyak perkara-perkara dia tak dapat nak buat kerana masalah pemboikotan ini. Maka apabila Abu Talib meninggal dunia, dia sangat down ketika itu. Dan yang lebih menambahkan kesedihan Nabi adalah apabila dia cuba nak mengislamkan Abu Talib tapi tak dapat. Yang itu paling dia rasa galat sekali. Ada satu riwayat daripada Musayyib bin Hazan. Ketika Abu Talib nak meninggal dunia, maka Nabi dimaklumkan bahawa masa tu dia dah macam dah nazak sangat. Maka datanglah Nabi berziarah, fawajada indahu Aba Jahal bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Yang riwayat sebut ketika Nabi sampai ke rumah Abu Talib, Nabi tengok dalam rumah tu dah ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Jadi Nabi pun pesan, ai ammi, wahai pak saudaraku, qul la ilaha illallah kalimata uhajju laka biha indallah. Wahai pak saudaraku, tolonglah ucapkan la ilaha illallah. Cakap itu saja. Dengan kalimat itu, saya bela pak cik nanti di depan Allah. Tolonglah ucapkan. Abu Jahal ketika melihat Nabi kita bercakap demikian, lantas dia pun menyampuk. Ya Abu Talib, atarghabu an millat Abdul Muttalib? Adakah engkau sekarang dah mula membenci agama Abdul Muttalib? Bertanya kepada Abu Talib. Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib.
Tapi akhirnya Abu Talib mengambil keputusan kekal di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqul la ilaha illallah. Dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka dalam keadaan begitulah, orang yang paling Nabi kasih, Nabi sayang, kalau boleh nak bawa masuk surga, nak bawa sekali dibela, tetapi tak berhasil kerana musuh-musuh yang mengganggu sampai ke akhir hayat ini. Itu sebab pertama yang Nabi bersedih kerana faktor kematian Abu Talib tak sempat nak mengucap. Faktor kedua adalah Nabi bersedih kerana apabila Abu Talib meninggal, yang menggantikan jawatannya adalah Abu Jahal. Abu Jahal dia telah ganti jadi ketua kepada Bani ketika itu. Dan Abu Jahal ini dia tukar semua polisi. Dia tukar semua dasar-dasar yang sedia ada. Sebelum ini di zaman Abu Talib, dia tidak mengganggu orang Islam. Orang Islam nak ibadah ke, nak semayang ke, sampai ada masjid Abu Bakar dan macam-macam, silakan lah, tak ada masalah. Tapi bila Abu Jahal naik, dia tukar dasar, orang Islam tak boleh lagi buat secara bebas. Bahkan ada yang diseksa. Islam tak dibenarkan langsung. Wahal sebelum itu, Abu Bakar sendiri diberi kelonggaran. Ada satu riwayat, Ibnu Darinah, ni ketua kaum Al-Qarrah. Dia pernah mempertahankan Abu Bakar depan pemimpin Quraisy. Bayangkanlah orang nak suruh Abu Bakar, larang Abu Bakar daripada buat ibadah dan sebagainya. Sebelum tu tak ada masalah. Dia pertahankan Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar tak patut dikeluarkan daripada Mekah. Tak patut dihina begini. Atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum wa yasilur rahim wa yahmilul kal wa yaqri'ud daif wa yu'inu ala nawaibil haq. Adakah kamu semua nak mengusir satu orang yang memberi kerja kepada anak-anak kita? Abu Bakar ni orang ramai kerja dengan dia. Nak mengusir orang yang memberi kerja kepada orang yang menganggur, orang yang suka menyambung silaturahim, orang yang menanggung orang yang lemah, orang yang menjamu tetamu, orang yang selalu tolong orang di atas kebenaran. Adakah kita nak khianat dan zalim pada orang-orang ini? Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Lantas orang Quraisy mereka mengatakan, baik, Abu Bakar, engkau boleh sembah Tuhan kau di rumah saja. Dan jangan menunjukkan amalan kepada orang-orang kami. Selama awak duduk dalam rumah, baca Quran, semayang, silakan, tak jadi masalah. Jadi sampai sekarang, tempat ibadah Abu Bakar itu dikenali sebagai Masjid Abu Bakar. Yang sekarang ada di depan Masjidil Haram dekat kawasan Hotel Hilton sekarang ini. Sebab itu apabila Abu Jahal mengambil tampuk pemerintahan, dia telah ubah banyak dasar. Dan Nabi tertekan pada masa itu. Abu Jahal ni siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Abu Jahal ini, kita jangan terkeliru dengan Abu Lahab. Ada orang menyangkakan bahawa Abu Jahal dengan Abu Lahab ni adalah orang yang sama. Tidak. Kalau Abu Lahab itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini pak saudara Nabi. Lahab maknanya bernyala-nyala. Tapi kalau Abu Jahal ni Amr bin Hisham bin Mughirah. Dia daripada suku Makhzum. Nama kad pengenalan atau nama sebenarnya Abu Hakam. Abu maknanya bapa, Hakam maknanya cerdik. Dia orang cerdik. Dia daripada kecil dah cerdik. Semasa remaja, dia pernah diizinkan untuk menjadi panel di dalam Darun Nadwah. Ini forum orang Quraisy. Orang Quraisy dia ada buat satu balerong untuk bincangkan dasar kaum, bangsa, budaya dan macam-macam. Umur belasan tahun, Abu Jahal ini dah pun menganggotai kumpulan ini. Dia memang orang cerdik. Tetapi daripada nama Abu Hakam, Abu maknanya bapa, Hakam maknanya cerdik, Nabi sendiri mengelarkan dia Abu Jahal. Abu maknanya bapa, Jahal maknanya bodoh. Bapa lah bodohnya dia ni. Kenapa Nabi sampai menyebut begitu? Pertama, ada riwayat mengatakan dia bunuh Sumayyah binti Khayyat dengan menggunakan tombak yang ditusukkan masuk melalui kemaluan. Tak padan dengan kesalahan orang, dia hukum cara begitu. Itu yang Nabi kata, bodoh betul kau ni. Lekat namanya Abu Jahal. Ada sebab yang kedua disebutkan, dia panggil Abu Jahal kerana Abu Jahal ini adalah antara 3 orang di Mekah yang bukan Islam, tapi sangat suka mendengar Quran. Pertama, 3 orang itu adalah Abu Jahal. Yang kedua Abu Sufyan. Yang ketiga adalah Al-Akhnas bin Shuraik. Akhnas bin Shuraik ni ketua Bani Zuhrah. Mereka bertiga ni suka dengar Quran.
tapi tak pernah beriman disebabkan ego keturunan, kebangsawanan. Al-Akhnas pernah bercerita, kami dulu tiap-tiap malam pergi skodeng. Skodeng ni maknanya pergi mengintai di rumah Nabi, guna untuk nak mendengar Nabi baca Quran. Di rumahnya di Mekah. Nabi dalam rumah, Nabi baca Quran. Jadi rupa-rupanya Abu Jahal, dia akan duduk di penjuru rumah belah sini. Abu Sufyan duduk penjuru lain. Al-Akhnas akan duduk di penjuru lain. Dan ketiga-tiga mereka ni tak tahu mereka ni sambil-sambil tiga tu skodeng. Dia ingatkan dia seorang. Satu malam Nabi nak keluar, mereka terperanjat. Tiga-tiga lari. Bila lari, mereka bertembung. Kata orang Pantai Timur, berigak. Ataupun kantoi lah, kata orang Kuala Lumpur. Dah ketahuan. Oh, awak pun skodeng juga. Abu Jahal kata, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Malu saya kalau orang tahu. Dah bos, jangan risau. Kita tak bocor rahsia. Cuma, kata Al-Akhnas, aku tanya kepada Abu Jahal, Atara Muhammad dan yakzib. Tuan, saya nak tanya, Tuan setiap malam dengar Quran. Muhammad ni nipu ke tak? Apa jawab Abu Jahal? Maka zaba qattu wa kunna nusamihi al-amin. Dia tak akan menipu. Kami kenal dia daripada kecil, kami pun panggil dia al-amin. Al-Akhnas kata, dah kalau dia tak nipu, kenapa Tuan tak ikut je agama dia? Dia kata, wal iza kana fi bani Hashim as-saqayah wal rifadah wal musyawarah thumma takum fihumul nubuwah fa'ili syaili Bani Makhzum. Kata dia, awak cuba fikir, Bani Hashim sekarang semua dia sapu. Bagi makan orang datang haji, pok dia. Jaga air Zam-Zam, pok dia. Semua benda pok dia pegang. Sekarang datang pula Muhammad daripada Bani Hashim mengaku jadi Rasul, jadi Nabi. Takkan semua benda pergi ke pok dia. Habis pok aku Bani Makhzum ni mana nak jadi? Pas dia. Rupanya Abu Jahal, dia tak puas hati dengan Nabi kita atas faktor bangsawannya. Sebab di Mekah ketika itu ada 3 suku bangsawan. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Jadi 3 ni bersaing untuk menjadi pemerintah ataupun yang memimpin urusan di Mekah ketika itu. Itu yang Nabi panggil dia ni bodoh betul lah. Aku bukannya nak sangat jadi ni Allah lantik sebagainya. Itu Abu Jahal. Lepas itu bila sebut nama Abu Jahal, ramai orang mungkin kurang menyedari bahawa Abu Jahal ni dia ada peranan yang besar dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Apakah peranan besar? Abu Jahal adalah penganjur pertama ceramah Isra' wal Mi'raj. Maknanya pusat dakwah Hafa ini dah penganjur ke beberapa bilion dah agaknya. Hak penganjur pertama sekali Abu Jahal. Macam mana jadi begitu? Dalam kitab Isra' wal Mi'raj, muka surat ke-82, ada hadis daripada riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is, ini adalah riwayat daripada Ibnu Abi Shaybah, Al-Nasi, Al-Bazar dan juga Abu Nu'aim. Ini kisah yang sahih, iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar ada menghasankan kitab ini, kisah ini dalam kitab Fathul Bari. Kata Ibnu Abbas, "Lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah fazi'tu bi amri wa araftu anna an-nas mukadzibiyah." Disebutkan bahawa pada malam aku diisrakan, kata Nabi, keesokan paginya aku telah berada di Mekah. Aku merasa tertekan dengan keadaan ketika itu dan aku dah agak orang akan menuduh aku menipu atau berbohong. Faqa'ada mu'tazilan khazinan. Maka aku pun duduk termenung bersendirian memikir apa nasib ini. Qal, maka kata Ibnu Abbas, famarra aduwallah Abu Jahal faja'a hatta jalasa ilaih faqala lahu kal mustahzi hal kana min syait faqala Rasulullah SAW na'am. Itu bendanya. Kata Ibn Abbas, ketika Nabi duduk termenung, kata orang kata lenguh gitu, mikir, aku ni kalau cerita ke orang ni, taubat orang tak percaya aku pergi Isra' Mi'raj. Aku mana ni? Nabi sedang berfikir. Masa itulah datang Abu Jahal. Abu Jahal tengok Nabi duduk termenung. Kemudian dia pun tanya, "Hai Muhammad, buat apa hari ni? Hal kana min syai'? Ada apa-apa berlaku ke ya Muhammad? Nabi kita ni kan orang baik, mana pernah nipu." Nabi kata, "Na'am, ya ada berlaku sesuatu."
Qal ma huwa? Apa yang berlaku? Abu Jahal tanya. Nabi pun menjawab, innahu usriya bilailata. Saya telah diisrakan malam tadi. Qal ila aina? Mu diisrakan ke mana? Qal ila Baitul Maqdis. Saya telah diisrakan ke Baitul Maqdis. Bila Nabi kita sebut Baitul Maqdis, Abu Jahal jadi heran. Suma asbahta baina zahrainana. Mau kata mu pergi Baitul Maqdis? Pagi ni mu dah ada sini dah. Qala na'am. Ya. Abu Jahal tanya lagi. Sekejap. Malam tadi pergi Baitul Maqdis? Pagi ni ada Mekah? Abu Jahal berasa, tak munasabah. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, jaraknya ikut darat 2,066 km. Kalau sekarang lah kita driving daripada Mekah nak pergi Masjidil Aqsa, 35 jam bawa kereta. Tak campur kena naik ferry lagi. Kalau zaman dulu, orang naik unta. Naik unta perjalanan 40 hari. Sebab perjalanannya ikut jarak unta. Biasanya, unta dia berjalan sejam 5 km. Dan dalam sehari, unta setiap hari berjalan 10 jam. Lebih kurang dalam 50 km. Artinya kalau kita bawa kereta daripada Singapura, Tampines, sampai ke Phuket di Thailand, itu baru sekitar 1,320 km. Jadi Abu Jahal ketika itu dah mula rasa lain macam. Ya Allah ke ni. Baitul Maqdis pergi malam tadi, balik pagi ni. Qala falam yuri annahu yukadzibuhu makhafata ayajhadahu al-hadis iza da'a qaumahu ilai. Kata Ibn Abbas, Abu Jahal ni dia cerdik. Dia tidak menunjukkan bahawa dirinya tak percaya. Sebab kalau dia ketawa ke apa, dia khawatir Nabi akan jadi malas nak cerita lebih lanjut. Jadi Abu Jahal kata, begini Muhammad. Kalau mu cerita kat aku, tak edih kerja. Boleh tak kalau aku bagi mu peluang, mu cerita ke orang. Ara'aita in da'auta qaumaka tuhaddisahum ma haddastani. Mau tak aku bagi peluang pada kau cerita pada orang, ceramah lebih luas lagi? Maka jawab Nabi, na'am. Mestilah saya nak. Sebab Nabi ni, dia selama ni, dia tak ada tauliah. Dia tak dibenarkan berceramah di Mekah. Tak ada permit. Jadi, majlis bandaraya Mekah ketika itu memang larang sebarang perhimpunan yang ada Nabi kita. Jadi, Abu Jahal sebagai ahli majlis bandaraya Mekah ketika itu, dia kata, kawan keluarlah special permit untuk awak. Kawan sediakan tempat paling strategik sekali. Di mana? Hijir Ismail. Kawasan dah ada separuh pentah, mu berdiri situ bagi ceramah. Tapi satu syarat, mu kena cerita, mu cerita aku tadi. Mu jangan ceramah tajuk lain. Ceramah tajuk jiran ke, pemanduan berhemah ke, tak boleh. Mu cerita mu naik langit malam tadi. Nabi kita ni orang baik. Orang bagi peluang dakwah. Pasti Nabi nak dah lama dah tak ceramah publik, main usrah kecil-kecil je. Jadi Nabi fikir ni peluang untuk nak bangkit semula setelah lama kena gam apa semua. Bolehlah kata Nabi. Dan Nabi tidak bersangka buruk kepada Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ketika itu nak buat character assassination. Dia nak bunuh karakter Nabi. Bila Nabi setuju nak buat ceramah, Abu Jahal buat kempen promosi. Hayya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay. Marilah semua Bani Ka'ab bin Lu'ay. Semua datang. Qala fantafadat ilaihi al-majalisu wa ja'u hatta jalasu ilaihima. Qala hadis qaumaka bima hadastani. Maka Abu Jahal lepas dipanggil semua orang Mekah datang, maka menjadi sesoklah manusia ketika itu berkumpul sekeliling kawasan mereka berdua berdiri. Kemudian kata Abu Jahal, wahai Muhammad, ceritakan kepada semua orang kampung ini apa yang telah engkau ceritakan pada aku tadi. Abu Jahal masa tu dia panggil, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Maknanya dia panggil semua orang. Dia kalau induk suku Quraisy ni, Bani Ka'ab bin Lu'ay. Nabi ni kalau kita susul galur dia punya keturunan dia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay. Itu Nabi punya susunan. Ka'ab bin Lu'ay ni dia bin Ghalib bin Fihir. Jadi Ka'ab, Lu'ay, Fihir. Ini induk suku Quraisy.
Mana sekali sebut nama ini, semua suku kaum dia akan datang. Dia, Ka'ab bin Lu'ay, dia ada 3 anak. Hushaish, Adi dengan Murrah. Murrah dia ada 3 anak. Kilab, Taim dengan Yaqazah. Jadi Kilab dapat anak nama Qusay. Qusay ni keturunan Nabi. Murrah dapat anak nama Yaqazah. Yaqazah dapat anak nama Makhzum. Ini lain keturunan Abu Jahal. Maknanya saudara dia luah. Maka ramailah yang datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni usriya bil lailata. Qalu ila aina qultu? Ila Baitul Maqdis. Maka Nabi pun cerita, sesungguhnya malam tadi saya telah diisrakan. Mereka tanya, ke mana engkau telah diisrakan? Saya telah pergi ke Baitul Maqdis. Qalu summa asbahta baina zahranaina? Qala na'am. Muhammad, malam tadi kamu pergi Baitul Maqdis? Habis pagi ni mu ada di sini? Fa min baini musaffikin wa min baini wadi'in yadahu ala ra'si muta'ajjiban. Kata Ibn Abbas bila dengar Nabi cakap begitu, ada yang tepuk dahi. Pup. Di kalangan orang Islam, tepuk dahi. Allah, jeng. Warna Muhammad jadi gini pula dah. Warna pelik dia ni. Kacau sungguh. Ini terdiri daripada para penyokong yang mengharapkan Nabi ketika itu bila diberi peluang untuk berceramah di tempat yang selama ni tak dapat kebenaran, patutnya Nabi ambil peluang untuk terangkan tentang Islam. Sekali bila dapat peluang, cerita naik ke langit, pintu atap rumah terbuka, datang buruk, benda yang di luar akal. Jadi mereka kata, rugilah Muhammad tak ambil kesempatan. Ramai yang tepuk dahi, Allah, cerita apa begini? Dan kata Ibn Abbas, ada pula orang yang musafik, orang yang bertepuk tangan. Yalah dah. Mana betul dah selama ni kita kata Muhammad ni gila-gila sungguh. Masih tepuk tangan. Ni orang politik lah agak ketika itu. Abu Jahal, dia paling happy sekali. Dia paling gembira sekali. Dia kata, hari ni aku berjaya menjadikan imej Muhammad rosak. Selama ni, kita payah nak lawan dia sebab dia ni tak ada nipu orang. Tak menipu orang baik, tak ada rasuah, tak ada, benda tak ada. Tapi hari ni kita berjaya buktikan depan orang bahawa Muhammad ni pun ada masanya tak betul juga percakapan dia. Dia berjaya buat character assassination. Ketika itu orang Islam ada yang dah meninggalkan majlis. Abu Jahal begitu happy. Tapi ada orang beritahu pada Abu Jahal. Abu Jahal, mu kalau setakat hak mari ni tak padan. Yang ini semua penyokong biasa saja. Kalau engkau dapat kuasai Abu Bakar, dapat pengaruhi Abu Bakar, itu baru betul engkau berjaya. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar ketika itu tidak hadir dalam majlis ceramah kerana dia ada di rumah. Jadi dia tak tahu cerita. Lantas ketika itu Abu Bakar pun bersama Abu Jahal bersama dengan beberapa orang datang untuk berjumpa dengan Abu Bakar. Maka bila mereka sampai ke rumah Abu Bakar, ketika orang datang ke rumah dia pun terkejut juga. Sebab yang datang Abu Jahal bersama dengan orang-orang bukan Islam dan orang-orang Islam pun datang. Datang sekali. Abu Bakar jadi terkejut pula lah. Jarang datang ramai-ramai begini. Biasa kalau datang orang Islam saja. Ataupun kalau datang bukan Islam saja. Ini sudah gabung bukan Islam dengan Islam. Sudah jadi satu perikatan. Agaknya ketika itu, ini sudah lain macam. Jadi, Abu Bakar pun dah keheranan lah. Maka datang Abu Jahal. Wahai Abu Bakar, aku nak tanyamu satu soalan. Awatu saddiquhu annahu zahaba laylata ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbih. Kami nak tanya padamu, wahai Abu Bakar, adakah kamu boleh percaya Muhammad, dia royak sebentar tadi, dia naik ke langit malam tadi, dia balik semula pagi ni. Gi Baitul Maqdis. Percaya ke tidak? Adakah awak percaya percakapan Muhammad itu? Abu Bakar pun menjawab, naam, ya, aku percaya. Abu Jahal marah, mu nak percaya celah mana mu tak dengar ceramah? Macam mana kamu boleh percaya pula ni? Mu dengar tak dia ceramah tadi? Aku tak dengar. Dah tu, macam mana boleh tak percaya ni orang lain semua percaya? Kata begini, inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika.
Usaddiqu bi khabari sama fi ghadwatin aw rawhatin. Aku ni kenal Muhammad lama. Dia ni tiap-tiap hari berita dari langit datang ke dia. Pagi dan petang. Maka kalau benda daripada langit turun pada dia, sekali-sekala dia pula pergi ke langit, apa masalahnya? Abu kata, tapi Abu Jahal, percaya. Aku percaya. Abu Jahal, kita kenal Muhammad daripada kecil. Dia pernah nipu ke tak? Mana pernah dia bohong kita? Kenapa perlu kita pertikaikan kewibawaan dia? Maka hasil daripada apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, orang Islam kembali reda. Orang Islam yang asalnya umpamanya dah keluar parti lah, kalau istilah kita sekarang, keluar parti buat NGO, dah malah campur kecewa dengan pucuk kepimpinan, hilang kepercayaan, undi tak percaya, apa juga istilah-istilah orang guna sekarang. Mereka dah tak percaya kepada Nabi. Tapi siapakah yang dapat memperbaiki suasana itu kembali? Abu Bakar. Abu Bakar tanya balik, cubalah kau orang fikir, yang ikut cakap Abu Jahal ni buat apa? Terkenal track record kaki menipu apa semua. Ini Muhammad tak pernah nipu orang baik, tak pernah apa. Apa masalahnya kau orang ni? Abu Bakar berjaya menyeimbangkan balik. Disebabkan peristiwa itulah Abu Bakar diberikan satu gelar yang tak diberikan pada mana-mana orang, iaitu gelaran As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Dan ini gelaran Abu Bakar saja yang dapat. Nabi sayang betul kepada Abu Bakar. Sebab itu watak Abu Bakar ini adalah watak yang sangat mustahak dalam sebuah negara yang nak mencipta keharmonian antara pelbagai kumpulan. Apabila ada pertelingkahan antara kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kita perlu satu watak namanya Abu Bakar yang kerjanya mendamaikan antara semua. Tapi sayang kadang-kadang dalam sesebuah negara, apabila ada pertelingkahan, watak Abu Bakar ni tak ada. Yang ada sekarang ni watak tukang bakar. Itu ramai. Kerja bakar sini, bakar sini, bakar. Yang api menyala, hancur semua. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi itu sekelumit berkenaan tentang Abu Jahal dan kaitannya dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab ketiga Nabi bersedih adalah kerana meninggalnya Khadijah, seorang isteri yang Nabi sangat kasihi. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Khadijah meninggal 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan Khadijah meninggal 3 hari selepas kematian Abu Talib. Jadi begitu dekat sekali. Dan Khadijah ni merupakan isteri yang paling Nabi kasihi. Sampaikan Aisyah radhiyallahu anha cemburu dia kepada Khadijah walaupun dia tak pernah jumpa Khadijah. Kata Aisyah, "Maghirtu ala nisa'in Nabi illa ala Khadijah wa inni lam udrikuha." Aku tidak pernah rasa cemburu seperti mana cemburunya aku kepada Khadijah. Walhal seumur hidup aku tak pernah jumpa, dia tak dan pun jumpa Khadijah. Orang tanya, kenapa enti nak cemburu dengan orang yang dah mati? Apa halnya? Dijawab oleh Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Cuba awak fikir, Nabi kalau sembelih kambing, mesti Nabi akan pesan pada yang orang sembelih, orang yang lapah daging itu, simpan sikit untuk dikirim pada kawan-kawan Khadijah. Khadijah dah meninggal lama dah. Yang disibuk dengan kawan-kawan arwah tu buat apa? Kawan-kawan lain ni ramai lagi. Qalat faghdabtuhu yauman. Kata Aisyah, pernah sekali saya tak tahan, saya marah je pada Nabi. Saya marah dia sebab nampak dia sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Saya marah. Faqultu Khadijah, Khadijah, dah tak ada nama lain kesebut. Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Orang tu dah mati lama dah. Maka dijawab oleh baginda Nabi, inni qad ruziqtu hubbaha. Nak marah kenapa? Saya ditakdirkan untuk cinta pada dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Dan bila dia meninggal, Nabi memang down betul. Kenapa Nabi sayang Khadijah? Pertama, Khadijah banyak bantu perjuangan dia. Ni ibu-ibu, puan-puan khususnya, kena banyak bantu perjuangan suami. Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak menggantikan bagiku wanita yang lebih baik daripada Khadijah.
Sampai begitu Nabi ucapkan. Tak ada pengganti lagi. Hilang tak berganti. Isteri-isteri Nabi kecil hatilah. Macam cemburu. Asyik cerita benda yang sama. Sayang pada Khadijah. Apa hal sayang sangat? Nabi menjawab. Qad amanat bi iz kafara bin nas. Dia beriman kepadaku di saat orang mengingkari aku. Wasaddaqtini iz kazzabani an-nas. Dan dia percaya pada aku di saat aku dituduh bohong oleh orang ramai. Dan dia juga wawasatni bimaliha idza haramani an-nas. Dan dia telah menolongku dengan hartanya ketika tak ada orang pun sanggup nak bagi sumbangan dana untuk perjuangan ketika itu. Dan masa Nabi dapat wahyu, Nabi menggigil. Tuan-tuan, Nabi dapat wahyu bukan macam kita dapat mesej dalam WhatsApp apa semua senyum baca. Tak. Nabi menggigil ketakutan. Ketika Nabi balik ke rumah daripada gua, Nabi menggigil. Dalam ketakutan itulah Khadijah yang pujuk Nabi. Nabi dah panik, dah takut. Takut kena ada jin ke, kerasukan ke apa ke. Kata, apa jadi? Dia jadi takut. Tapi Khadijah pujuk Nabi. Kalla abshir. Jangan begitu, wahai suamiku. Bergembiralah. Gembiralah. Fawallahi, demi Allah. La yuhzikallahu abada. Percayalah, Allah tidak akan pernah buat zalim kepada kekasihnya, kepada Tuhan. Wallahi, demi Allah. Innaka latasilur rahim. Sebab apa? Kerana Tuhan ni orang yang sangat menjaga silaturahim. Wa tasdukul hadis. Tuhan adalah seorang yang tak pernah berbohong. Tasdukul hadis, sentiasa bercakap benar. Takkanlah orang baik macam ni, orang jujur macam ni, Allah nak beri khianat. Tak. Mari bang, saya bawa jumpa my uncle, namanya Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi Khadijah sendiri bawa Nabi, suaminya, pergi jumpa dengan Warakah bin Naufal. Ini suami mana yang tak gembira dapat isteri yang support perjuangan ini, yang sanggup membantu apa sahaja. Maka disebabkan oleh kematian Khadijah ini, Nabi merasa kehilangan sungguh. Iaitu kepada ibu-ibu, supportlah perjuangan suami. Suami ni kalau isteri tak support, dia pun malas juga. Contoh, suami baru rajin nak pergi masjid. Tiba-tiba perempuan tak bagi semangat. Abang nak pergi mana? Pergi masjid lah. Baru balik ofis sampai rumah nak pergi masjid lah. Di rumah siang tak ada rumah, maghrib tak ada rumah. Bila nak ada rumahnya? Terus tak jadi pergi masjid semayang biar katil. Sampai bila jadi begitu? Beri support. Nak support macam mana ustaz? Pergi sekali naik motor. Naik motor. Kalau bawa anak-anak pergi masjid maghrib sampai isyak. Juga lama sampai pukul 11. 4:09 balik. Jadi dia memerlukan dorongan daripada isteri. Ada satu kisah yang saya pernah dengar, Khadijah ini begitu bersungguhnya dia nolong Nabi. Segala harta yang ada pada dia, dia bagi kepada Nabi. Sebab mula-mula nak berdakwah bukanlah benda yang senang. Memerlukan kepada dana juga. Antaranya kita nak buat, kadang nak jumpa orang, nak kena ada makan-makan, ada minum-minum. Itu semua kos. Nabi Khadijah lah yang banyak membantu. Sampai satu peringkat ketika mereka diboykot, Khadijah ni dah tak ada harta benda lah. Habis. Diboykot, bisnes tak jalan. Jatuh sakit lagi masa itu. Sampai Khadijah kata kepada Nabi, wahai suamiku ya Rasulullah, kalau takdir aku mati, kalau dah tak ada benda dah nak ambil emas ke, cincin ke apa ke, abang gali je lah kubur saya nanti. Ambil tulang-tulang saya, mana hak boleh jual. Buatlah apa saja, asalkan saya boleh tolong Islam ini. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau dapat isteri macam ini. Itu tak campur lagi. Khadijah sangat menyantuni keluarga Nabi. Pernah sekali, masa Nabi baru kahwin dengan Khadijah, Nabi telah mengundang Halimah Sa'diyah untuk jadi tetamu. Halimah Sa'diyah ni ibu susuan Nabi. Nabi dia tak ada mak. Mak dia meninggal masa dia kecil. Jadi dengan Halimah dia rapat. Jadi macam mak sendirilah. Jadi waktu tu malam tu patut malam pengantin. Nabi tak tidur dengan Khadijah. Dia dengan keluarga dia, dengan mak susuannya, borak sampai pagi. Khadijah tengok suami dia sibuk dengan mak.
Tapi Khadijah tak ada cemburu. Bahkan hari esok sebelum Halimah balik, dia boleh beritahu pada Halimah, wahai ibu, saya tak pernah tengok seorang yang sangat disayangi oleh suami saya melainkan ibu. Maka wajib untuk saya sayang juga pada ibu. Dan sebagai tanda saya sayang pada ibu, saya hadiahkan kepada ibu bawa balik 40 ekor kambing. Ini Khadijah. 40 ekor, bukan 4 kilo. 40 ekor. Bayangkan ibu-ibu kalau dapat menantu pesen begini. Sukanya lah. Dia raih kita apa semua. Sekarang kadang menantu dengan mak mentua apa semua. Gaduh-gaduh, berdengki-dengki. Inilah kalau kita kaji kenapa Nabi down. Kenapa Nabi begitu sedih sekali. Berduka lara sekali. Kerana faktor kematian orang-orang inilah. Maka Isra' wal Mi'raj adalah satu sarana untuk memberi penawar kepada lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pelajaran yang boleh kita ambil pada malam ini daripada kisah Isra' wal Mi'raj. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk Nabi kita nak memberi kefahaman pada masyarakat tentang persoalan iman. Kita Alhamdulillah hari ini sebab banyaklah penjelasan orang buat tentang Isra' Mi'raj, maka kita boleh percaya dan beriman. Tapi kalau kita duduk dalam majlis yang Nabi berucap di Hijr Ismail dulu, belum tentu kita masuk dalam golongan yang mengikut pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya banyak nak bercerita, tapi saya kira itulah lebih kurang pelajaran yang boleh kita ambil. Salah satu cuplikan kecil daripada pelajaran Isra' wal Mi'raj, iaitu penawar duka dan lara Rasulullah dari sudut sebelum berlaku. Ketika berlaku itu adalah proses-prosesnya. Selepas Isra' Mi'raj adalah pula perkara-perkara pasca dan sebagainya. Tapi itulah untuk sesi kita kali ini. Sekadar itu, kembali semula kepada Ustaz Hafiz. Silakan. Alhamdulillah. Demikian tadi, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin di atas ceramah yang telah disampaikan kepada beliau tadi. Jadi tuan-tuan puan, dapatlah kita simpulkan di sini bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebenarnya adalah satu peristiwa yang menguji iman kita. Betul Ustaz? Yang menguji iman kita. Bukan hanya kepada orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengar sendiri cerita ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada kita pun hari ni. Sebab orang-orang yang sebegitu memang ada pada hari ni Ustaz kan. Ada ramai. Lebih-lebih lagi bila zaman sains dan teknologi ni kita dah tahu jarak angkasa dan sebagainya, jadi mereka lagi fikirlah. Mustahil dulu tak tahu. Sekarang ni dah tahu dah jarak jauh mana dan sebagainya. Jadi pertikaian tu makin timbul. Jadi orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj ini ada lagi pada zaman ini. Dan orang yang percaya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun sama. Masih juga ada pada hari ini. Dan juga ada orang-orang yang duduk atas pagar. Yang nak percaya ke tidak, nak percaya ke tidak. Ada juga sebenarnya tuan-tuan puan. Duduk atas pagar, DAP lah. DAP lah. Duduk atas pagar. Duduk atas pagar, DAP. Ada sebahagian daripada begitu. Cuma satu golongan sahaja yang selamat kalau kita kirakan, iaitu golongan yang benar yakin, yang percaya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tuan-tuan puan, ujian ni datang kepada kita silih berganti. Saban tahun kita diulang balik kisah-kisah begini. Saban tahun ada orang datang mempertikaikan kisah-kisah sebegini. Jadi sebagaimana pendirian kita sebagai umat Islam, orang yang nak selamat di dunia, nak selamat di akhirat, kita kena duduk pada tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Percaya dan yakin sepenuhnya dengan peristiwa yang pernah berlaku dalam selama hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selama kita Islam ni tuan-tuan. Jadi demikian tadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Ustaz Ustaz Datuk Badli Shah kerana sudi bertandang ke studio kami, Pusat Dakwah Hafal pada malam ni. Saya pun sebenarnya tak pernah jumpa dengan Ustaz ni sebenarnya. Ini adalah kali pertama saya jumpa Ustaz cara depan-depan. Kenal lama dah. Siapa tak kenal Ustaz Badli kan? Tahniah kepada Pusat Dakwah Hafal yang begitu peralatannya, persiapannya. Tahniahlah berikan sokongan kepada rakan-rakan kita pada Pusat Dakwah Hafal ini. Mereka begitu bersungguh dalam menghasilkan konten dan juga bahan-bahan yang bersifat dakwah.
yang merupakan jariah lah. Moga-moga bila kita semua dah tak ada nanti ni boleh jadi satu koleksi yang baik untuk jadikan Alhamdulillah, nasihat. insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Tahniah, tahniah. InsyaAllah. Orang muda pula ni bagus, bagus. Itulah. Hmm. Alhamdulillah lah. Saya pun rasa berbesar hatilah kerana Ustaz sudi untuk bertandang ke sini. InsyaAllah, Alhamdulillah. Semoga kebaikan bertambah untuk diri kita semua. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan, siaran live kita pada malam ni ada di Facebook kita sebenarnya. Jadi sepanjang bulan Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan dan puan. Jadi harap anda terus share. Bantu saya untuk share sebab apa? Perkongsian yang Ustaz berikan kepada kita tadi adalah satu perkongsian yang saya rasa cukup memberi kesan kepada kita. Kalau kita cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang penawar lara Rasulullah tu kena dengan tajuk dia pada malam ni. Kita akan rasa lebih menghargai Rasulullah, lebih cinta kepada Rasulullah, lebih rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cukup dulu sekadar tu pada malam ni insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa, di masa-masa akan datang insya-Allah. Kalau ada rezeki Ustaz, InsyaAllah. kita nak jemput Ustaz lagi. Kita boleh lagi bersama-sama. Datang Kuantan insya-Allah. InsyaAllah. Untuk bersama-sama lagi dalam program-program dakwah kami yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Jadi aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Assalamualaikum.